Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan mengenai mazhab Imam Syafi'i. Saya akan menceritakan riwayat hidup Imam Syafi'i. Nama penuh bagi Imam Syafi'i ialah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Selain itu, beliau dilahirkan di Gaza, Palestin pada tahun 150 Hijrah atau 767 Masihi. Beliau wafat pada tahun 240 Hijrah atau 820 Masihi ketika berusia 54 tahun dan dimakamkan di sebuah masjid di Arafah, Mesir. Seterusnya, beliau berketurunan Arab Quraisy. Beliau mendapat gelaran Asy-Syafi sempena nama datunya iaitu Syafi bin Sa'id. Akhir sekali, kunyah bagi Imam Syafi'i ialah Abu Abdullah. Jadi, untuk menyambung apa yang kami telah membentangkan sebentar tadi, saya akan menceritakan tentang kepribadian Imam Asy-Syafi'i pula. Antara kepribadian Imam Syafi'i ialah beliau sanggup tinggal bersama-sama dengan kaum Arab Badui demi menguasai bahasa, kesusastraan dan kebudayaan Arab. Beliau juga sanggup bermusafir jauh demi mendalami ilmu. Ini menunjukkan yang Imam Syafi'i sanggup pergi ke mana jua demi menimba ilmu. Yang ketiga, beliau berani menegakkan kebenaran ketika difitnah oleh puak Syiah dan berhadapan dengan Khalifah Harun al-Rashid. Beliau tidak berasa malu untuk menyatakan pendapatnya. Yang keempat, walaupun hidup Imam Syafi'i ini sederhana, beliau tetap bersifat pemurah terhadap fakir miskin. Setiap kali ada orang meminta sesuatu daripadanya, beliau akan terus memberikannya. Akhir sekali, Imam Syafi'i bersifat warak yang bermaksud alim dan juga kuat beribadah. Jadi, itu sahaja untuk kepribadian Imam Syafi'i. Seterusnya, kita akan mendengarkan penerangan dari Syafiah pula. Terima kasih kepada Kisina. Kita dapat 3 guru yang tersohor. Yang pertama, Imam Malik bin Anas. Yang kedua, Sufyan bin Uyainah. Yang ketiga, Muslim Khalid Zamji. Okey, spektrum pertama, terdapat tokoh-tokoh mazhab Syafi'i. Yang pertama, Abu Ma'ali Juwaini. Yang kedua, Abu Hamid Ghazali. Yang ketiga, Abu Ishaq Syairozi. Yang keempat, Yahya bin Syarful Nawawi. Dan yang terakhir, Ibnul Hajar Haisami. Okey, spektrum ilmu kedua, kita ni sebagai umat Islam perlulah patut mencontohi kesungguhan Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu. Okey, yang pertama, Imam Syafi'i sanggup bermusafir jauh. Yang kedua, dia sanggup berguru dengan tokoh ilmuwan yang terkemuka sehinggalah ke Madinah, Baghdad dan Mesir. Saya akan menyambung bentangan yang dibentang oleh Nur Syafiah sebentar tadi. Saya akan menceritakan tentang 2 sumbangan yang diriwayatkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i kepada umat Islam. Sumbangan pertama ialah hasil karya Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu yang telah diriwayatkan bahawa Al-Imam Asy-Syafi'i telah menulis lebih kurang 113 buah kitab. Antara kitab yang terkenal ialah bidang usul fiqh, nama kitab Al-Risalah, Ahkam Al-Quran, Itali Al-Istihsan. Bidang yang kedua fiqh, nama kitab dan Al-Fiqh. Bidang yang ketiga hadis, nama kitab Ikhtilaf Al-Hadis dan Al-Musnad. Bidang yang keempat tafsir, nama kitab Al-Hujjah, Al-Ahkam dan Al-Quran. Sumbangan kedua ialah Al-Imam Asy-Syafi'i telah mengasaskan mazhab berdasarkan ajma'i, qiyas dan istidlal. Okey, itu sahaja. Seterusnya, mari kita dengarkan Ayuni untuk menceritakan 2 lagi sumbangan yang Al-Imam Asy-Syafi'i telah riwayatkan kepada umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini saya akan menceritakan tentang sumbangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Nombor 1, nama anak murid Imam Asy-Syafi'i yang masyhur. Antaranya ialah Al-Imam Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzni, Imam Ahmad bin Hanbal dan Abu Yaqub Yusuf bin Yahya Al-Yuwaiti. Yang kedua, mazhab Syafi'i adalah mazhab fiqh yang dicetuskan oleh Imam Syafi'i sendiri. Mazhab ini kebanyakannya diikuti oleh penduduk Muslim.
mazhab Syafi'i tersebar di Mesir, Arab, Parsi, Syria, Malaysia, China, Indonesia, Brunei, Pakistan dan India. Jawatan yang pernah disandang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i ialah memegang jawatan tertinggi dalam Majlis Hal Ehwal Agama Islam di Najran. Beliau juga merupakan tenaga pengajar di Masjidil Haram Makkah. Secara rumusannya, Al-Imam Asy-Syafi'i dari keturunan Quraisy dan seketurunan dengan Nabi Muhammad SAW. Seorang yang sangat cintakan ilmu pengetahuan. Usia remajanya dihabiskan dengan menuntut ilmu yang bermanfaat. Akhiri dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para, anak dusun pasang pelita. Andai tersilap tutur bicara, jari disusun maaf dipinta. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.